Kita baca doa. Okay, jom kita baca doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hudhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahad 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Alah, cikgu. Cikgu terkeluarkan kalkulator pula dah. Silap, sorry. Bahasa Melayu kan. Alright. Okay, jom kita selesaikan. Okay, tengok dekat skrin nampak tak dekat skrin, cikgu? Nampak tak? Yes. Yes. Oh, yes. Okay. Kita bahasa Melayu sekarang. Ya, cikgu. Saya nampak, cikgu. Okay, dia ingat. Okay. Jom kita tengok soalan. Okay. Ini adalah soalan dia. Ini adalah karangan bahagian C. Okay. Karangan bahagian C, 50 patah perkataan iaitu satu perenggan. Alright, satu perenggan. Okay. Allah, kenapa tebal sangat? Kau ni lah. Mana? Pen. Nipiskan sikit. Gitu. Alright. So, satu perenggan, 50 patah perkataan. Okay. Tajuk soalan yang minggu lepas cikgu hantar pada korang tu adalah Hari Sukan Negara. Dekat sini dia bagilah di mana tempat dia dekat bangunan Sultan Abdul Samad. Tarikh dia 13 September 2022, aktiviti dia benda ni dah menggambarkan gaya hidup sihat, memupuk minat bersukan, mengeratkan hubungan. Allah yang bawah tak nampak Cikgu baru nak ni. Okay, tak apa. Okay, jom kita tengok kawan awak punya karangan. Razin, ni tulisan awak Razin? Yang mana? Yang ni, dekat skrin ni. Yang tu saya. Yang tu. Okay, Razin. Okay, tengok dekat skrin. Poster di bawah adalah apa ni? Allah, kenapa tebal sangat? Poster di bawah adalah apa tu, Razin? Nampak, Razin? Cikgu dah habis taubat lahum. Tak ada, dah habis taubat lahum. Sorry. Dah habis Zoom dah tu. Apa ni, Razin? Adalah berkenaan berkenaan tentang Hari Sukan Negara. Okey. Kan kita dah belajar sebelum ni, macam mana nak buat mula-mula tu? Macam mana nak buat mula-mula? Macam mana nak buat mula-mula? Okey, cuba tengok Ainul punya. Cuba tengok Ainul punya. Okay. Ni adalah perbezaan antara Ainul dan Razin. Tapi baguslah korang buat. Okay, terima kasih Okey, pada yang buat tu. Ainul mana Ainul? 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 Ada Ainul. Assalamualaikum. Ainul? Ish. Nanti kan dia takkan tengoknya apa nama recording ni. Assalamualaikum Ainul. Cikgu tengah simak awak punya karangan ni. Cepat. Ainul, buka mic. Bukan Razin. Ainul dan Razin. Ni Razin dan ni Ainul. Sebelah ni Ainul punya. Okey, tengok pada pendapat saya. Razin, mulakan dengan perkataan pada pendapat saya terdapat beberapa faedah menyertai Hari Sukan Negara. Okey, boleh juga Razin sebenarnya. Okey, poster di bawah menunjukkan adalah berkenaan tentang Hari Sukan Negara. Boleh. Terdapat pelbagai faedah. Okey, bila pelbagai, Razin, tengok dekat skrin Razin. Nampak Razin? Nampak. Okey, bila pelbagai ni banyak dah Razin. Awak hanya gunakan faedah ni sekali je, tak payah gadakan. Faedah saja, faedah sekali je. Kalau faedah dia jadi salah. Ya Allah, gedebuk Ustaz Faedah ini salah. Okey, sebab pelbagai tu dah banyak. Kejap cikgu stopkan bunyi dalam ni. Stop lah. Malah dia bising saya. Okey. Okey, sambung. Okey, faedah salah sebab pelbagai ini dah menunjukkan benda yang banyak. Okey, pelbagai faedah dalam aktiviti Hari Sukan Negara. Antara aktiviti yang jalankan Jalankan. ialah kayuhan sihat dan Bengkel sukan. Faedah yang dapat kita perolehi daripada aktiviti ini ialah awak masukkan je lah. Okey. Faedah yang dapat kita perolehi daripada aktiviti ini ialah menggambarkan gaya hidup sihat, memupuk minat bersukan dan mengeratkan hubungan silaturahim.
aktiviti ni sangat membantu. Membantu apa? Ini kata kerja transitif. Dia mesti ada dekat sebelah tu objek untuk menyambut dia. Aktiviti ini sangat membantu. Ataupun aktiviti ini sangat menyeronokkan pun boleh. Jadi kita tak perlulah objek di sebelah dia. Okey. Okey, dekat sini cikgu boleh bagi 6/10. Okey, sebab apa? Okey, poster di bawah adalah berkenaan tentang Hari Sukan Negara. Ini cikgu okey je, tak ada masalah. Terdapat pelbagai faedah dalam aktiviti Hari Sukan Negara. Okey, ini cun, bagus. Ini 1 markah, sini pun 1 markah. Antara aktiviti yang dijalankan ialah kayuhan sihat dan bengkel. Okey, so kayuhan sihat dan bengkel ni 1 markah. Kenapa 1 markah? Sebab ini adalah isi tersurat. Kenapa tersurat? Sebab dalam poster dah ada dah. Okey, dalam poster ada. So ada, tak banyak markah sangat. Okey, 1 je. Faedah yang dapat kita peroleh ialah aktiviti ini. Faedah yang dapat kita perolehi, tak payahlah daripada aktiviti ni sebab kita nak shortkan apa kata penggunaan subhanallah, patah perkataan. Ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Mengamalkan gaya hidup yang sihat ada dekat sini. Memupuk minat bersukan pun ada di sini. Mengeratkan hubungan silaturahim ada di sini. Kebanyakan yang Razin tulis semuanya isi tersurat. Tersurat. Tidak ada isi tersirat langsung. Jadi bila isi tersirat, markah dia satu je lah. Satu je. So kat sini cikgu boleh bagi 6 markah. Kalau Razin bagi isi tersirat, contoh ya, antara faedah yang dapat kita perolehi ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Contohnya berbasikal, apa lagi? Bersenam, apa lagi? Apa lagi? Bila masuk contoh tu tak ada tak, huraian tu tak ada dalam poster. Itu awak dapat markah 2. Macam mana nak tackle soalan ni, masukkan isi tersurat dan tersirat, gabungkan 2 sekali. Baru awak boleh pergi 10/10 kalau awak ada tersirat dan tersurat sekali. Boleh Razin? Boleh Razin? Boleh. Okey. Okey, ada soalan nak tanya Razin? Razin ada soalan tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, jom kita tengok pada Ainul. Ainul mana? Ainul? Ainul. Okey, Ainul. Okey, ini karangan awak. Okay, pada pendapat saya terdapat beberapa faedah. Good job. Bagus Ainul sebab dia kata beberapa. Beberapa pun sama macam pelbagai. Dia sama macam pelbagai. Nak guna beberapa boleh, pelbagai pun boleh. Okey? Sebab pelbagai dan beberapa ni dia adalah benda yang banyak. Jadi dia tak perlu gandakan faedah ni. Bagus Faedah menyertai Hari Sukan Negara. Okey, good job. 1 markah dekat sini. Antaranya ialah dapat mengurangkan berat badan. Dapat mengurangkan berat badan. Dekat dalam poster ni tak ada pun dia suruh kurangkan berat badan. Jadi ini adalah isi tersurat. Isi tersirat. 2 markah dekat sini. Selain itu dapat apa ni Ainul? Apa ni Ainul? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Membasmi. Membasmi. Okey. Membasmi salah Membasmi ni macam nak membasmi ni macam nak membantras. Boleh tulis saya itu dapat mengelakkan ataupun mengelakkan penyakit seperti diabetes dan obesiti. Bagus diabetes dan obesiti tak ada pun dalam ni. Jadi tak ada pun dalam poster. Jadi ini juga adalah isi tersirat. Seterusnya dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Alright, ini isi tersurat. Sebab dekat sini mengamalkan gaya hidup yang sihat ada dalam ni. Ini 1 markah sajalah. Okay. Contohnya, tengok dia kata contohnya bersenam, berlari dan lain-lain lagi. 2 markah dekat sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Akhir sekali dapat memupuk minat bersukan supaya dapat memenangi hadiah istimewa. So 1 sini, 1 sini. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okey. Dekat sini
4, 5, 6, 7, 8. Kat sini kita ambil 2, letak 2. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Okey. Sini dah terlebih 11 markah. Sebab apa? Nanti kita akan tolak dengan perkataan membasmi ni. Kita akan tolak daripada sini. Sebab ada kesalahan istilah, penggunaan istilah. Okay, tolak kat sini dapat 9/10. Okay. So Ainul punya markah berbeza dengan Razin. Kenapa Razin kurang markah Razin? Sebab kat kampung. Apa kaitan kampung dengan tolak markah? Ni panas ya sini. Subhanallah. Sebab apa Razin? Sebab apa markah Razin kurang berbanding Ainul? Agak-agak sebab apa? Sebab terlalu ikut dalam kertas. Ya, betul. Razin terlalu ikut dalam kertas. Jadi maksudnya Razin ambil sebiji-sebiji isi tersurat sahaja. Dia tak keluar pun isi tersirat. Tersirat tu di luar. Di luar tu maksudnya dia... Cikgu, Saya... Kais tanya tu. Ya, Kais tanya apa tu? Ya Allah. Minta maaf, Kais. Cikgu tiru yang Ainul ke? Tiru yang Ainul. Boleh? Siapa nak tiru yang Ainul? Boleh. Siapa nak tiru Ainul? Boleh? Okey. Alright, okay. Sekejap. Zahira keluar masuk dalam perkongsian dia sekejap. Cikgu bagi dia masuk ni. Zahira. Mana Zahira? Okay. Siapa nak tiru Ainul punya. Nak tiru Razin boleh, tapi markah sikit lah. Okay. So Ainul dapat 9/10. Ainul ni awak buat sendiri ke awak tiru mana-mana? Saya ada tiru sikit daripada cikgu. Daripada cikgu. Daripada cikgu macam mana? Sebab cikgu Yang, tak yang pernah. start tu saya tiru. Tak dengar apa dia? Yang start tu yang apa? Pada pendapat saya. Itu baguslah. Itu bukan tiru tu, awak ambil je. Okey, tak apa. Boleh je. Okey, Razin, mulakan karangan dengan pada pendapat saya pun boleh ataupun grafik menunjukkan boleh. Macam poster di bawah ada berkenaan dengan tentang Hari Sukan Negara pun boleh juga. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Okey, siapa nak tiru boleh tiru atau screenshot. Ainul bagi saya. Lepas tiru ni kena hantar kat cikgu ke? Lepas tiru hantar ke cikgu. Menunjukkan awak saya. Tak apalah. Okay. Sebenarnya Amni tu dia tak tahu tu ada homework tu kalau tak dia buat. Sebab Amni dia orang yang rajin. Dia kalau dapat je soalan dari cikgu terus dia buat. Dia hantar lepas Cikgu kelas. ni dapat kerja sekolah ni daripada bila? Minggu lepas cikgu dah hantar. Tak perasan. Memanglah tak perasan. Perasan cikgu. Ya. Saya tak perasan pun ada homework. Ya, okey, tak apa. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot, nak salin boleh salin. Okey. Okey, yang membasmi ni kita tukar jadi mengelakkan kat sini. Mengelakkan. Kita tak cek lagi ni berapa patah perkataan Ainul. Berapa patah perkataan. Kalau boleh di bawah ni tulis patah perkataan. Berapa patah perkataan. Supaya cikgu tak adalah. Cikgu kan ada 40 orang pelajar kan dekat sekolah. Satu-satu nak cek berapa patah perkataan korang. Penatlah cikgu. Cikgu nak tanya. Saya. Yang salah tu, yang kena tukar tu macam pelbagai tu kena tulis juga ke? Betul, pelbagai ni kena tulis juga. Tapi faedah ni tengoklah. Kalau dia kata soalan dia punca-punca, letaklah pelbagai punca. Kalau soalan dia kata faktor-faktor, pelbagai faktor. Macam tu. Tengok pada soalan. Janganlah semua kamu tulis faedah. Okey, siapa screenshot bagi tahu cikgu, kita nak pergi tengok pada soalan UASA set baru. Okay, dah. Sebentar. Alright, okay, cepat screenshot. Dah screenshot. Alright. Okay, boleh Kita pergi pada soalan yang baru. Tak boleh. Kita apa-apa. Yang ni cikgu hantar sekejap lagi kat dalam grup. Okey. Jom kita tengok. Jom kita tengok soalan UASA untuk set. Cikgu, saya dah start UASA, cikgu. Bila UASA? BM. Bila? Esok. Esok. Okey. Fokus. Hari ni fokus. UASA esok. Cepatnya. Esok berapa bulan? Esok 3 hari bulan. 3 hari bulan awalnya. Okey.
Cikgu nak tahu tak hari ni hari jadi saya tau. Apa dia? Hari ni hari jadi saya tau. Ya Allah, hari jadi budak ngongek ni, ya Allah. Oh tak baik tau. Okey kawan-kawan, jom kita wish happy birthday pada Arfa Ryan. Semoga berjaya dunia akhirat, menjadi anak yang soleh. Soleh ke solehah? Menjadi Soleh. anak yang Nampak soleh. tengah Soleh hai. Menjadi anak Salah, soleh. Lepas tu, apa nama, belajar sungguh-sungguh lah kan. Okay. Arfa, happy birthday to you. Teng, teng, teng. Okay, nak kek ke Arfa? Dah lah tak payah. Dah, tak payahlah. Dah ada 2 kek pastry Okay, kat okay. rumah. Okay, okay. Ada siapa nak wish birthday Arfa hari ni? Boleh Happy buka. birthday. Zahira wish lah. Lagi. Cepat. Siapa? Alfa. Okay. Okay. Malu pula dia. Ya, bukan. Nanti aku bagi hadiah. Serius lah. Oh, yelah korang duduk Johor kan. Boleh lah pergi. Okay, sambung. Okay, jom. Okay, sebagai hari birthday Arfa pertama lah. Baca apa? Lah. Okay, sambung. 1. Penduduk kampung Delima masih berfikir bla 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 terhadap kemajuan teknologi yang ingin dilaksanakan oleh wakil rakyat daerah itu. Ya, so jawapan dia? Tak. Tak. Salah tak Kecil apa. kot. Salah tak apa. Kecil kot. Birthday awak, cikgu. Kecil kot. Kecil, alright, okay. Okay, cuba tengok satu persatu. Dalam soalan tata bahasa, fikir dahulu satu persatu. Okay, tengok. Kecil ni adalah untuk benda. Benda. Ya, benda yang kita boleh nampak. Contohnya, guli itu kecil. Contohnya ini untuk benda. Okey, ketat pun untuk benda. Okey, apa contoh ketat? Zahira, bagi ayat ketat Zahira. Baju saya sangat ketat. Baju saya sangat ketat. Benda lah. Okey. Untuk sempit, dia terbagi kepada dua. Satu adalah benda yang kita boleh nampak. Dan satu lagi tak boleh nampak. Okey. Contoh, bola. Okey, sempit Sempit contoh jalan raya. Jalan raya itu sempit. Sempit jalan raya itu sebab dua kereta tak boleh lalu. Hanya satu kereta je boleh lalu. Sebab kita boleh nampak, jalan raya. Okey, faham tu sempit. Satu lagi yang tak boleh nampak ialah otak yang sempit. Boleh nampak tak otak cikgu sekarang semua? Tak boleh nampak. Tapi Allah nampak. Ya, okey, tak boleh nampak. Benda yang dia terbagi pada dua. Sesak ni juga terbagi kepada dua. Satu sesak nafas. Contoh sesak nafas. Satu lagi sesak apa? Sesak jalan sesak. Okay, jalan sesak. Okey. Pun benda yang sama, sesak nafas. Kita tak boleh nampak orang tu sesak nafas macam mana. Cuma kita boleh nampak keadaan dia saja. Okey? Okey, jadi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Agak-agak mana satu? Sempit lah. Berfikiran sempit. Apa maksud berfikiran sempit? Okey, berfikiran sempit. Berfikiran sempit bermaksud orang tu dia tak boleh berfikir secara meluas. Contoh, datuk nenek kita dulu ada handphone tak? Datuk nenek kita dulu ada. Tak ada handphone. Nokia. Okey, ada Nokia. Cuma handphone sekarang ni dia boleh dengar lagu, dia boleh tengok TikTok, boleh tengok YouTube, semua sekali. Okey, kalau kita cakap, dan kita juga boleh beli secara online. Kalau kita cakap dekat Tok kita, Tok, belilah secara online, belilah dekat Shopee. Korang ni belilah dekat kedai. Kenapa nak beli online? Nanti kena tipu lah, nanti barang tak sampai lah, nanti barang besar punya kecil dapat lah. Yang dapat kecil. Dia Tu jadi Masa tu mak saya beli Lego besar kedabak. Tengok.
Lepas tu dapannya kecil, Berapa kecil? kecil ketot. Biasalah itu skema. Okey, itu maksud berfikiran sempit. Maksudnya dia tak boleh nak guna teknologi sekarang. Okey, berfikiran sempit. Okey, boleh faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Kalau Ha. buat penguasa ni tahu ni. Alright. Okey, so nombor 2. Sambung Razin. Perjanjian dua buah syarikat perkapalan itu sudah ditandatangani semalam. Jawapan dia? Perjanjian di antara dua buah syarikat. Perjanjian di antara. Alright, okay. So perjanjian di antara. Okay, tengok ya. Apa beza di antara dan antara. Okay. Nampak macam senang. Je kita tengok. Tapi mereka pula. Kedua-duanya ada perbezaan. Okay. Bila ada perkataan di ni, dia memerlukan tempat. Contoh, ini Arfa. Ini Arfa kan? Okay, ini Ainul. Kenapa? Ini, jangan tanya kenapa. Cikgu tanya ini Elman. Okay. Arfa berdiri di antara Ainul dan Elman. Dia berdiri dekat tengah-tengah ni antara Ainul dan Elman. Kenapa kita pakai di? Sebab tempat. Sebab Arfa boleh berdiri dekat situ, boleh pijak tempat tu. Kita boleh guna di. Okay. Pijak tempat tu Boleh maksudnya kalau berdiri, boleh pijak tempat tu, boleh masuk dalam tu. Contoh di aku dalam. faham Okey. macam ni Macam Ini mana? orang kat kanan, ni orang kat ini. Ya. Orang duduk kursi. Lepas tu kat tengah ni ada kursi. Kan cikgu cakap boleh pijak kan? Dia Betul. pijak kursi tu. Janganlah pijak kursi tu. Kata Okey. pijak. Okey, tengok satu lagi. Di dalam dengan dalam. Di dalam pun tempat. Dia perlukan tempat. Contoh, cikgu berada di dalam bilik. Kenapa cikgu guna di dalam? Sebab cikgu boleh Sebab dia masuk kat bilik tu. dalam. Ya, cikgu boleh masuk bilik tu, cikgu boleh pijak bilik tu, cikgu boleh berjalan dekat dalam bilik tu. Di dalam. Sebab di tu menunjukkan tempat. Kalau dalam ni kita tak nampak benda tu. Contoh, dalam fikiran saya. Awak boleh masuk tak dalam fikiran cikgu? Awak boleh pijak tak fikiran cikgu? Tidak. Awak boleh berjalan-jalan tak dalam fikiran cikgu? Tak boleh kan? Okay, jadi kita guna perkataan untuk dalam ni benda yang kita tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Kalau ada perkataan di, kena ingat untuk tempat. Kita boleh berjalan dalam tu, kita boleh bergerak, kita boleh berlari, semua benda kita boleh buat dalam tu. Okay, so dekat sini dah tentu salah. Sebab dia kata dua buah syarikat perkapalan. Perjanjian ni adakah ada tempat? Adakah perjanjian tu tempat? Cepat. Ya kot. Perjanjian tu bukan tempat. Perjanjian tu Salah. perjanjian tu adalah macam mana? Perjanjian tu awak berjanji antara seorang dengan seorang. Berjanji. Perjanjian tu adalah satu benda. Satu benda. Ini sebenarnya kata nama ni. Ini adalah benda. Kata nama. Dia bukannya tempat di perjanjian. Okay? Alright. So yang betul ni adalah antara. Kenapa antara? Sebab dua buah syarikat. Dua buah syarikat. Okay, perjanjian antara dua buah syarikat. Kenapa kita nak guna di, cikgu? Sebab perjanjian tu sendiri bukan tempat. Boleh faham tak? Awal-awal dah pening kepala ke? Okay. Faham. Okay, alright. Good job. Okay, faham Okay. Sambung Ainul, soalan nombor 3. Nombor 3. Ainul. Nombor 3. Sikap murid itu yang tempat kosong telah menyebabkan persahabatan antara Haziq dan Hazrul terputus. Yes. Apa jawapan dia? Jawapan dia. Okay. Kosong.
Tim kosong. Alright. Okey, tengok satu persatu. Oh, pernah tengok tak tim kosong tu apa? Tin dalamnya kosong. Tin yang dalam dia kosong. Tin macam biasa tin. Tin susu kan. Dalam dia kosong, tak ada apa-apa. Kalau kita bunyikan dia akan bunyi apa? Tak ada apa-apa kan bunyi, tak ada apa-apa bunyi Bunyi kan. ting, ting, ting. Kalau kita tak batu dia akan bunyi ketak-ketuk lah. Tapi kalau kita gerakkan dia tak ada bunyi apa-apa, kosong. Bermaksud orang tu dia bercakap tak ada faedah, tak ada manfaat pun dia bercakap. Dia bercakap tanpa tujuan. Dia main cakap je apa dia nak. Maksudnya bercakap kosong lah. Bercakap kosong atau bercakap yang tidak ada faedah. Alright. Okay, batu api. Batu api tu apa? Batu api tu apa? Batu api ni buat orang bergaduh. Buat orang bergaduh. Nama pun api. Api kan? Api dengan api. Alright. Nama pun bila api dengan api, dia lagi memarakkan pergaduhan tu. Alright. Dia lagi marakkan pergaduhan. Okay, mulut murai. Mulut murai tu apa? Orang yang apa? Yang lain mana ni? Orang yang cepat. Elman apa Elman? Ni mulut murai. Elman ada ke? Elman apa mulut murai Elman? Elman? Oi, senyap korang ni. Elman, mana Elman? Irfan Nazir, apa itu mulut murai? Irfan? Mulut murai tu macam orang yang sangat suka bercakap-cakap. Orang yang sangat suka bercakap-cakap macam Arfa. Dalam banyak orang saja juga yang kenal. Okey, mula-mula ni orang yang suka banyak-banyak cakap lah. Kita lah macam Arfa, kadang Arfa diam. Okey, batu loncatan ni adalah tempat untuk, bukan tempat lah, langkah untuk orang tu berjaya. Langkah untuk orang tu berjaya. Contoh, tempat tuition ni menjadi batu loncatan untuk Amni berjaya dalam UASA dia. Maksud dia untuk jadikan dia berjaya. Macam tu. Okey. So, apa jawapan dia Ainul? Cikgu dah beri penerangan. Jawapan apa? Ainul, jawapan apa? Ainul ni gimana ni? Okey, Daniel, jawapan apa Daniel? Daniel? Nombor berapa cikgu? Nombor 3. Jawapan dia apa? Batu api. Okey, Daniel lambat lah Daniel. Daniel buat apa tu Daniel? Tengah makan muruku ke? Okey, jawapan dia batu api lah. Sebab dekat sini menyebabkan persahabatan antara Haziq dan Hasrul terputus. Dia terputus lah dia punya persahabatan. So, betul jawapan dia nombor 3. Okey, sambung nombor 4. Elman. Elman mana Elman? Ya, Sambung baca nombor 4. pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan. Khalisha berjaya melanjutkan pelajaran di sebuah universiti awam. Tak apa, ambil masa dulu. Ambil baca sikit. Mengapakah? Okey. Mengapakah? Kenapa awak jawab mengapakah? Sebab universiti awam. Sebab dia berkata universiti awam. Ini pun ada universiti awam juga. Ini pun ada universiti awam. Ini pun ada universiti awam juga. Okay, kejap. Ilman nak juga tanya. Kenapa awak masuk tuition? Mengapakah awak masuk tuition? Mengapakah awak belajar tuition? Sebab belajar. Sebab nak belajar kan? Awak guna perkataan sebab. Ataupun awak guna, kita akan gunakan perkataan kerana.
Kerana nak belajar cikgu. Okey, cuba awak tengok dekat sini. Ada tak perkataan kerana atau sebab? Sebab awak pilih mengapakah ni? Cikgu tanya awak tadi. Ada tak perkataan kerana atau sebab? Tak ada. Tak ada. Jadi tak boleh guna ini. Cuba cari lagi. B. B. Siapakah yang berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Awam? Kalisha berjaya melanjutkan. Okey. Siapakah? Bila siapakah, dia akan letak nama orang. Ada nama orang tak dekat sini? Di permulaan? Ada? Ada. Okey, betul ya ini. Di manakah Universiti Awam yang menjadi pilihan Kalisha? Dia ada cakap tak dia belajar dekat mana? Tak ada. Tak ada. Dia tak beritahu Universiti Awam tu dekat mana. Tak ada. Tak boleh. Kalisha melanjutkan pelajaran di berapa buah Universiti Awam. Ada tak ada sebut nombor dekat sini? Tak ada. Tak ada juga. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, untuk jawab soalan ni pastikan betul-betul baca satu persatu. Okey, bila salah tu, bila tak boleh guna, potong terus. Dapat kertas soalan, jangan takut-takut nak conteng. Jangan takut-takut nak potong. Alright, betul nombor 4. Okey, sambung nombor, alamak. Cikgu dah terlihat. Okey, nombor 5. Kais. Sambung nombor 5, Kais. Okey, Kais. Cikgu tertutup screen share. Apa? Cikgu tertutup screen share. Cikgu tertutup? Screen Screen share. Oh, okey. So. Okey. So. Okey, boleh nampak dekat screen? Boleh? Nampak. Alright. Okey, sorry. Okey, sambung. Kais. Kais ada Kais? Alamak. Cantik dah tu. Siapa tulis tu? Razin okey, sambung Kais. Kais ada Kais? 5 kan? Baca nombor 5. Cepat. Setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia, dia terpaksa menempuh segala kesusahan hidup bersendirian. Semangatlah sikit baca tu. Tengah tidur tadi Okey, cuba tengok A, B, C, D. Mana satu jawapan dia? Fokus betul-betul. Okey, dapat dah, guys? Guys, dapat dah? Jawapan dia apa? Tak dengar, kuat sikit. B. B, boy. Boy Alright, okay, jom kita tengok soalan ni Untuk jawab soalan ni, fokus Setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Balik je. Okey, sabar. Setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Sampai sini awak kena fahamkan cerita dia. Oh, mak bapak dia meninggal. Dia terpaksa menempuh segala kesusahan hidup bersendirian. Okey, kita tengok A. Hidupnya kini bersendirian setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Ni betul, tapi dia tak cerita pasal kesusahan hidup. Dia tak ada bagi tahu pun kesusahan hidup. Dia tak ada pun bagi tahu kesusahan hidup. Jadi tak payah kita potong. Kita tak mau ambil nombor A. Ya A. B, dia terpaksa menempuh kesusahan hidup bersendirian setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Ini macam betul. Macam betul. C, kedua-dua ibunya menempuh kesusahan hidup sehingga meninggal dunia dan meninggalkan anaknya hidup susah. Buat ayat dia macam pening sikit nak baca. Daripada sini pun kita boleh tahu kedua-dua ibunya. Maksudnya dia ada dua ibu lah. Tapi dekat atas ni dia kata kedua ibu bapa. Awal-awal lagi dah salah. Jadi tak perlu ambil yang ni. Okey,
Kini hidupnya yang bersendirian terpaksa hidup susah. Ditambah pula ibu bapanya sudah meninggal dunia. Ini macam betul pesaing kepada B. Tapi kita cuba tengok betul-betul. Ada tak ada cerita pasal masa? Masa. Ada tak ada cerita pasal kini? Sekarang dekat ayat awal dia. Ada ke tidak? Ada tak perkataan kini ataupun masa sekarang? Ada tak ada cerita? Cepat. Siapa je jawab? Ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Jadi tak ada. Jadi jangan ambil yang ni. Okay, cara nak jawab soalan ni tengok satu persatu. Bandingkan dengan soalan dia. Bandingkan. Baca dan bandingkan dengan soalan dia. Jadi jawapan dia adalah boy. Okay, betul guys? Good job. Okay. Alright, sambung soalan nombor 6. Sekejap, cikgu kecilkan sedikit. Alright, okay. Cikgu kecilkan sedikit, boleh nampak semua kan? Okay. Semua boleh nampak dekat skrin cikgu? Nampak? Nampak, okay. Soalan 6 hingga 8. 6 hingga 8, cikgu bagi masa dalam 4 minit. Ataupun 5 minit lah, 5 minit sebab awak nak baca petikan kan. 5 minit saja untuk jawab soalan. Tolong pastikan baca dan faham dengan teliti dia punya petikan. Sebab inilah saja tempat untuk awak skor full mark dekat sini. Untuk awak skor, untuk awak dapat full mark dekat sini. Sebab tak ada tempat lain lagi dah. Sebab daripada petikan je awak boleh dapat full mark. Okay? So, baca nombor 6, buat apa, jawab soalan nombor 6 sampai nombor 8. Baca petikan dulu. Okay, baca satu persatu. Okay, cuba 5 minit dari sekarang. Okey, ada tak siapa tak tahu nak buat apa sekarang? Imran tahu tak nak buat apa, Imran? Imran tahu tak nak buat apa? Imran? Subhanallah. Okey, tahu tak nak buat apa? Tahu tak nak buat apa sekarang? Okey, guys, jawab soalan 6 hingga 8. Okey, semua pelajar jawab soalan 6 hingga 8. Baca petikan dengan betul-betul. Okey, jangan skip satu perkataan pun. Baca betul-betul. Okey, Irfan tahu tak nak buat apa, Irfan? Irfan tahu tak nak buat apa? Dia kena tanya seorang. Irfan? Tahu. Tadi Alright, mic saya rosak. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Daniel, tahu tak nak buat apa, Daniel? Tahu. Alright. Okay. Ainul, tahu tak nak buat apa? Tahu. Okey, good job. Okey, sambung Sebab cikgu nak pastikan semua pelajar buat. Tulis jawapan dalam buku pun boleh. 6 apa A, 7 B, 8 C. Macam tu. Tak payah salin soalan. Tulis jawapan je. Dah siap. Okey, ambil siap. Okey, kita tunggu yang lain.
Kena tulis jawapan kan cikgu? Betul, tulis jawapan saja. Okey, dah boleh lah? Boleh kita bincang? Kenapa Razin kata Arfa BBD? Sebab Arfa seorang yang teliti. Ya. Okey. Kau ni. Jangan nyanyi lagu Abuya tu sebab kita tak tahu. Kita takut kita terjerumus dalam fitnah. Kenapa cikgu? Tak, kita takut kita terjerumus dalam fitnah. Mungkin kita tak tahu sebab sekarang akhir zaman ni fitnah banyak. Okey, hati-hati. Alright. Okey, boleh jom kita baca sambung Okey, sebab Kak Amni dah siap. Amni, bacakan perenggan pertama Amni. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu. Pokok bunga raya merupakan sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus Hibiscus dan sering ditanam sebagai pokok hiasan. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai tanaman hiasan di seluruh kawasan tropika dan subtropika. Bunganya besar, merah, keras dan tidak berbau. Okey, terima kasih. Bila awak dapat soalan petikan, jangan takut dan jangan malas. Dua kata sifat yang berbeza. Jangan takut dan jangan malas. Okey? Cuba kita bedah satu persatu. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Apa kebangsaan tu? Maksudnya yang Negara. ya betul. Bunga yang rasmi menjadi milik bukan menjadi milik negara. Bunga yang menjadi orang kata tema dalam negara kita. Contoh dekat duit kertas ada bunga raya, dekat shilling ada bunga raya. Dia dah menjadi rasmi, dah menjadi milik Malaysia. Bunga yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kenapa bunga ni menjadi bunga kebangsaan? Sebab orang dulu-dulu banyaknya tanam bunga raya dekat kawasan rumah. Setiap rumah mesti ada bunga raya dekat tanah Melayu ni, dekat Malaysia ni. Itu sebab diambil menjadi bunga kebangsaan dan dicop di atas duit kertas dan dicop di atas duit shilling. Alright. Itu menjadi bunga kebangsaan, bunga rasmi lah. Alright. Okey, bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu. Awak tak faham yang ini pun tak mengapa. Okey, tak faham ni pun tak mengapa. Jangan risau. Okey, pokok bunga raya merupakan sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam jenis hibiscus. Tak faham jenis hibiscus pun tak apa. Awak faham itu adalah Mak Saleh punya perkataan, orang putih punya perkataan. Tak faham pun tak apa. Janji yang bahasa Melayu tu awak faham. Sering ditanam sebagai pokok hiasan. Takkanlah tak faham. Maksudnya apa? Dekat tanah Melayu, dekat Malaysia ni, pokok bunga raya ditanam untuk menjadi apa? Mencantikkan kawasan perumahan. Mencantikkan kawasan rumah ataupun landscape. Ataupun mencantikkan rumah lah, senang. Kalau landscape tak tahu, cikgu tak mau guna perkataan landscape. Takut nanti korang pening. Okey? Menjadi mencantikkan kawasan rumah. Fahamkan cerita betul-betul. Kita orang Melayu, kalau kita tak faham, sangat rugi. Okay, sambung. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai tanaman hiasan. Okey, bunga ini ditanam secara meluas. Maksudnya banyak ditanam. Okey? Di seluruh kawasan tropika. Alamak cikgu, saya tak faham lah tropika cikgu. Okey, tak faham tak apa. Tapi dalam soalan ni tak ada pun disebut tropika. Okay? Jadi kat situ awak dah lega sikit lah. Okey cikgu ulang tropika tu apa? Awak pernah dengar tak perkataan khatulistiwa? Tak. Pernah. Pernah kan? Okay. Khatulistiwa. Malaysia ni berada dalam garisan khatulistiwa. Kenapa dipanggil sebagai khatulistiwa? Sebab kita Malaysia menerima hujan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Setiap bulan. Sepanjang tahun. Ikutlah bulan berapa, tapi sepanjang tahun ada hujan. Kecuali nanti masa zaman Dajjal nanti tu, mungkin garisan tu dah berubah tu, Allah Alam. Okay, tapi Malaysia menerima hujan sepanjang tahun
juga dikenali sebagai berada dekat garisan khatulistiwa ataupun Malaysia berada di kawasan tropika. Right? Malaysia berada di kawasan tropika dan separa tropika. Apa separa tropika? Kalau kita tahu, tropika bermaksud menerima hujan sepanjang tahun. Kalau separa tropika, separuh. Mungkin separuh tahun tu dia terima hujan. Mungkin macam tu. Jadi kalau awak tak tahu yang ni, tak jadi masalah. Tak faham, cikgu saya tak faham, cikgu. Tak jadi masalah. Jangan pening kepala untuk baca petikan. Jangan takut. Okay, sambung Bunganya besar, merah, keras dan tidak berbau. Ini boleh faham ke tak boleh faham? Cikgu, Ya, saya. bunga raya bukan ke lembek, cikgu? Bukannya ada yang keras, ada yang keras. Okey, ada yang keras. Dia bukannya keras-keras macam keras betul tu. Dia tak Dia tak mudah koyak. Kok. dia tak mudah inilah. Okey, alright. Okey, bunganya besar, merah, keras dan tidak berbau. Boleh faham tak ayat tu untuk orang Melayu? Boleh. Untuk orang Melayu, Cikgu, sebagai orang Melayu kita boleh faham. Saya. saya ada jumpa bunga raya lebih besar daripada bunga raya. Betul. Bunga raya ni dia ada macam-macam warna. Merah ada, putih ada, kuning ada. Tapi cikgu, saya nak tanya. Saya ada jumpa bunga raya ni. Hmm. Dia besar. Lepas tu, bau dia busuk. Itu tak Itu pasti. Rafflesia lah. Itu Rafflesia. Zahira marah dah. Itu Rafflesia lah. Okey, dekat perenggan pertama tak ada masalah untuk kita orang Melayu nak faham. Okey, sambung. Okey, sambung perenggan yang kedua. Cikgu nak minta Imran bacakan Imran. Klik nampak ya? Okey, Irfan Nazir. Sambung Irfan Nazir, perenggan kedua. Okey, Irfan Nazir, sambung baca. Buka mic. Selepas mencapai kemerdekaan, Kementerian Pertanian telah diarahkan untuk mencadangkan bunga-bunga yang akan dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu bunga kenanga, bunga raya, bunga melo, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Okey, terima kasih Irfan. Okey, kita pergi pada perenggan kedua. Okey, perenggan kedua. Cikgu harap semua boleh fokus dan faham. Selepas mencapai kemerdekaan, bila kita merdeka? 1957. 1957, bulan Ogos, 31 hari bulan. Kementerian Pertanian. Cikgu, Kementerian Pertanian ni apa pula cikgu? Ini adalah badan pihak kerajaan yang menguruskan bahagian pertanian. Okey. Pihak kerajaan yang terlibat dalam uruskan bidang pertanian. Pertanian ni apa cikgu? Contoh sawah padi kan, berkaitan dengan cucuk tanam, sawah padi, pokok-pokok, pokok mangga, pertanian kan, kita bercucuk tanam tu, kita tanam pokok, tumbuh buah, itulah pertanian. Okey, telah diarahkan untuk mencadangkan bunga-bunga yang akan dipilih sebagai bunga kebangsaan. Okey, kat sini boleh faham kan? Okey, sambung. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga seperti bunga kebangsaan Persekutuan Tanah sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. So ini adalah nama-nama bunga yang dicadangkan. Okey. Cikgu, saya tak tahu bunga kenanga tu macam mana. Saya tak tahu bunga melo tu macam mana. Tak payah tahu. Tak payah ambil tahu pun. Tak payah takut, tak payah ambil tahu. Just baca saja. Baca dan faham. Dah selesai. Saya bunga tanjung macam mana cikgu ni? Kau ni panjang pula ceritanya kan. Okey. Tak payah tahu. Fahamkan cerita, tengok dalam soalan. Ada soalan berkaitan tak? Tak ada, diam. Tadi tak cikgu tak marah Okey. Sambung. Okey. Perenggan ketiga. Okey, dekat perenggan kedua, ada siapa nak tanya soalan tak? Cikgu, Saya.
Dia kata Dia kata, dia tak kata dia tulis. Apa ni? Tunggu tak ada. Okey, sambung Okey, kita sambung. Cikgu nak minta Ilham bacakan perenggan ketiga. Ilham baca dengan lancar. Ilham, cikgu kurang dengar. Kurang dengar awak punya ni. Ilham nombor 3. Perenggan ketiga. Selepas pembincangan pada 28 Julai 1960, Bunga Raya telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menumbuhkan Malaysia, Bunga Raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan. Okey, Alhamdulillah hari ini cikgu boleh faham. Ilham baca. Okey, jom kita tengok. Selepas perbincangan pada 28 Julai 1960, Bunga Raya telah diisytiharkan. Apa maksud isytihar? Telah diumumkan. Telah diumumkan kepada orang ramai, kepada rakyat Malaysia bahawa Bunga Raya menjadi bunga kebangsaan. Bunga rasmi negara kita. Okey, apa dia Tanah Melayu bergabung? Tanah Melayu bergabung. Bergabung ni apa? Bersatu. Singapura ada, Sabah ada, Sarawak pun ada. Okey, itu dulu. Tapi kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia? Dah belajar sejarah kan? Sebab apa? ya, sebab dia bergaduh. Sebab? Siapa tahu? Ada dalam buku. Dulu Singapura masuk dekat dalam Malaysia. Lepas tu dia dah tarik diri. Keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab dia kata dia boleh bangunkan Singapura dengan cara dia sendiri. Dia boleh bangunkan Singapura dengan cara dia sendiri. Dia bangga, dia bongkak. Alright, tapi memang betul lah pun. Memang dia boleh bangunkan negara dia sendiri. Alright. Okey, untuk menubuhkan Malaysia, Bunga Raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan. Selesai. Dah baca petikan, jom kita jawab soalan. Bila jawab soalan, dapat kertas soalan, jangan takut nak conteng. Alright, tengok dekat sini nombor 6. Kementerian apakah yang bertanggungjawab memilih bunga kebangsaan? Okey, dekat perenggan pertama saya tak nampak kementerian, cikgu. Okey, tak apa. Awak cari perkataan kementerian. Ada jumpa kementerian, cikgu? Kat sebelah ni Kementerian Pertanian. Jadi inilah cikgu. Ya, betul. Dalam soalan cari perkataan yang sama. InsyaAllah akan dah jumpa. Itu tips dia. Alright, nombor 7. Penyataan berikut benar tentang Bunga Raya kecuali dia nak benar. Dia kata dia dah bagi yang benar. Kecuali dia nak apa ni? Nak yang? Dia nak yang apa? Dia dah bagi tahu yang benar. Lepas tu ada perkataan kecuali. Sebenarnya dia nak yang apa? Nak yang salah. Yang salah. Pastikan ada perkataan kecuali dia mesti terbalik. Kalau dia kata pernyataan berikut benar, dia mesti nak dia terbalik. Yang salah sebenarnya. Sebab ada perkataan kecuali. Okey. Bunga Raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Ada ke tak ada Okey, baca. Adalah cikgu yang mula-mula ni. Ada. Jadi inilah benar. Ada dalam petikan. Bila ada, jangan takut. Gariskan saja. Okey, jangan takut. Nanti cikgu sekolah saya marah kasi gariskan. Nanti kotor. Kau ni banyak pula sungai. Okey, B. Ditanam sebagai pokok hiasan. Ditanam, seri tanam. Ada cikgu. Ya, ada pokok hiasan. Betul. Ada. Tandakan. Bila gariskan dekat sini, tandakan dekat bawah. Okey. Ditanam secara meluas. Ditanam secara meluas. Adalah cikgu meluas. Kita ABC dah selesai dah tanda ni. D. Jangan buang masa, terus dia buat D. Tak payah buang masa. Sebab awak tak perlu pun cari berbau wangi ke tidak, tak payah. Sebab memang tidak berbau pun. Okey? Nak jimat masa dah ABC tu dah betul semua. Carilah, confirm lah D tu salah. Alright? Okey, sambung nombor 8. Perkataan menubuhkan dalam petikan bermaksud menubuhkan. Saya tak tahu cikgu macam mana ni. Dalam periksa saya tak boleh buka pusat rujukan. Cara nak jawab soalan ni, ambil cerita dia balik. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menubuhkan
Gantikan satu persatu. Sabah dan Sarawak untuk menjatuhkan Malaysia. Menjatuhkan Malaysia. Tak mungkin. Salah. Takkan nak jatuhkan Malaysia kan? Nak jatuhkan Malaysia tu maksudnya apa? Nak meruntuhkan Malaysia lah. Nak menjadikan Malaysia ni teruk lah. Tak mungkin. Okey, jom tengok yang B pula. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menaikkan Malaysia. Ni macam ya cikgu. Macam ya. Okey, ya. Right dulu. Jangan risau. Okay, C. Bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk meningkatkan Malaysia. Macam ya cikgu. Okey. Bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk mendirikan Malaysia. Right. So, daripada menaikkan, meningkatkan, mendirikan, bacalah selawat, ambil dadu, pusing-pusing. Jawapan dia adalah D. Okey, tak. Okey, sebab dia lebih tepatlah mendirikan sebuah negara. Bila nak mendirikan sebuah negara, dia perlukan beberapa negeri yang support dia, beberapa negeri yang menyokong dia. Itulah Malaysia boleh tertegak, Malaysia boleh didirikan. Okey. Yang paling tepat istilah dia adalah mendirikan. Betul tak? Mendirikan nombor 8? Betul. Alright, ya Amni. Izinkan saya pergi ke tandas. Okey, boleh. Aduh. Alright, selesai. Okey, siapa yang betul semua 6 sampai 8? Angkat tangan. Saya. Okey. Awak akan pergi tandas ke? Masuk boleh. Okey, pergi kita tandas. Okey. Alright, okay, alhamdulillah tolong bila dapat petikan, good job guys. Bila dapat petikan dalam exam, conteng saja. Jangan malas. Bahasa Melayu tu bahasa kita. Kita orang Melayu, rugi je kita tak skor. Alright, jom kita sambung pada soalan nombor 9 dan 10. Okey, cuba tengok dulu 9 dan 10, baca poster atau iklan ni dan jawab. Cuba. Cikgu, terkongkong tu apa? Terkongkong. Okey, pelajar dibenarkan untuk buka pusat rujukan. Pusat rujukan Persuratan Melayu. Cari dulu. Sekejap lagi share dengan kawan-kawan apa maksud terkongkong. Pusat rujukan Persuratan Melayu. Ya, ada yang dah siap? Soalan Dah siap. 9. Okey, alright. Elman dah siap. Okay, Elman. Cuba Elman baca soalan nombor 9, Elman. Apakah tujuan program tersebut? A. A. Malaysia Pembanteras Dadah. Malaysia Pembanteras Dadah. Right. Okay. Yang lain? Zahira? Boleh Zahira? Assalamualaikum cikgu.
Waalaikumsalam. Terus balik toilet bagi salam So apa? Bagi Saya, Okey Zaira, macam mana sembilan Zaira? apakah tujuan program tersebut? Sekejap. Malaysia pembanteras dadah Okey, Malaysia pembanteras dadah. Alright, okey. Daniel, jawapan nombor 9 apa Daniel? Saya jawab A. Oh, jawab A. Alright, okey. Ilham, jawapan nombor 9 apa Ilham? Saja Nombor 9, jawapan nombor 9 apa? D. D. D donkey. Okey, Amni, jawapan nombor 9 apa Amni? Nombor 9. Ya. Tempat Malaysia pembanteras dadah. Malaysia pembanteras dadah. Alright, okey. Okey, bila kita nampak poster saya, Ibu tak tahu nak pilih yang mana. okey, tak apa, tak apa. Alright, tak apa. Okey, bila nampak poster atau iklan, ini adalah tema. Ini tajuk dia. Program Minggu Anti Dadah. Tema dia. Tarikh, tempat, anjuran. Bawah ni apa pula ni? Oh, tu kot dia punya. So inilah tujuan dia sebenarnya. Tujuan dia ke arah murid bebas dadah. Okey, alright. Ke arah murid bebas dadah. So jawapan dia adalah D. Okey. Okey, nombor 10 Arfa. Jawapan awak apa Arfa? Arfa nombor 10 jawapan. Arfa pergi mana? Toilet ke? Arfa ke yang kata kita toilet tu? Ni. Okey, cuba tengok perkataan bebas. Bebas. Bebas bermaksud apa? Okey, contoh ini adalah padang bola. Padang bola yang berpagar. Ini bola. Ini bola. Okey, bola. So, bola ni bila dalam padang, dia boleh keluar tak? Bila dalam padang ni, dia tak boleh. Dia tak boleh keluar sebab dia ada pagar. Tapi kalau cuba kita buang. Okey. Kalau kita buang pagar tu, dia boleh keluar tak? Boleh. Dia boleh pergi ke mana saja dia nak pergi. Ya. Dia boleh pergi ke mana saja. Maksudnya dia bebas. Betul. Alright. Tidak terhalang. Yang tadi itulah. Maksudnya tidak terhalang. Ini tidak terhalang. Kalau terkongkong maksudnya dia masih ada lagi pagar. Dia tak boleh keluar. Terkurung bersama, tersekat bersama. Jadi bebas maksudnya tidak terhalang. Bola tu boleh keluar ke mana saja dia nak pergi. So 10A. Okay, boleh ke? Faham Okay, alright. So, okay, jom kita sambung soalan. Ini adalah bahagian petikan. Sorry, apa dia? Alright, okay. Jom kita tengok soalan untuk bahagian B. Okay, bacakan petikan dia dengan teliti. Jawab A dan B. Okay, cuba. Cikgu. Ya. Yang itu kenapa sepak raga? Yelah. Sepak raga ialah. Dia banyak benda yang bagi tahu. Ya, tahu. Tapi awak kena baca dulu petikan dia. Fahamkan cerita dulu. Cara untuk jawab soalan bahagian A, kena baca dan faham. Baca dan faham cerita. Ini kunci dia. Baca dan faham cerita. Okay, faham dulu cerita dia. Cikgu nak tanya. Ya. Sepak raga tu apa? Okey, yang A ni baca dulu petikan. Baca petikan. Jangan malas.
Baca petikan, fahamkan cerita dia. Awak akan dapat jawapan. Cikgu nak tanya. Saya, siapa nama? Oh, Irfan, ya, ada apa? Ada kuis ke cikgu? Ada kuis ke cikgu? InsyaAllah ada sekejap lagi. Awak tunggu kuis ya? Cikgu, Saya. sepak raga ni takraw kan? Sepak raga ni takraw. Awak dah baca petikan belum? Dah. Kalau dah, mesti awak faham. Sepak takraw. Kalau baca petikan, mesti boleh jawab. Sama. Tak, baca petikan, mesti boleh jawab. Nah. Okey, baca dulu. Cikgu, Ya. yang B saya boleh jawab, yang A tu Ya, cikgu faham. Itulah kesukaran. Okey, A tu aras kesukaran dia adalah tinggi. Sebenarnya tak tinggi pun, sederhana je, tengah-tengah je. Kenapa tak boleh jawab? Awak orang Melayu, mesti awak boleh baca petikan, mesti boleh faham. Boleh. Cuba. Okey, saya dah faham dah. Okey, cuba. Baca petikan dulu. Jangan cakap saya B boleh jawab. Betul, B memang cikgu boleh jawab. Kalau cikgu boleh tunjuk, B jawapan dia kat mana? B lah, ni lah jawapan dia. A cikgu. A kena faham petikan keseluruhan, baru boleh faham. Cara dia jawab. Cuba. Boleh. InsyaAllah boleh. Amni boleh. Siapa yang rasakan tak boleh jawab soalan A? Sangat rugi. Okey. Boleh, mesti boleh. dah siap. Okey, dah siap. Yang lain dah siap ke AB? Irfan Nazir, siap dah? Okey, Zahira siap dah kan? Okey, Elman siap Elman? Belum. Okey, Elman belum. Okey, Elman belum. Imran, siap dah Imran? Belum. Daniel, siap belum? Belum. Razin, dah siap belum? Belum. Okey, tak apa. Kita bagi masa pada kawan-kawan untuk jawab. Okey, soalan A tu mungkin tengah loading lambat sikit tu. Zahira terkeluar. Zahira? Ainul siap dah? Ainul siap dah? Belum. Alright. Okay, cikgu bagi masa sikit lagi.
Tu main apa tu? Main papan dek ke apa tu? Ya, cikgu. Okey, boleh. Cikgu nak tanya. Boleh? Okey, yang lain boleh? Okey, Arfa, cuba bacakan jawapan A awak. Jawapan A saya. Hmm. Tak boleh lah, cikgu. Okey, awak jawab apa A? Sebab saya tak faham lagi. Okey, awak. Okey, sekejap. Cikgu dah siap. Okey, Irfan, bacakan jawapan A awak. Sepak raga merupakan permainan melambung atau menimbang bola kepada rakannya. Sepak raga merupakan tak ada ni ialah. Okey, sekali lagi Irfan, sepak raga. Sepak raga ialah permainan melambung atau menimbang bola kepada rakannya. Okey, sekejap. Allah, guys, keluar. Sat. Okey, daripada jawapan Irfan, Irfan boleh dapat 2 markah dekat situ. Alright, okey. Amni, cuba bacakan jawapan awak. Sepak raga ialah permainan melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Okey, Zahira, bacakan Zahira jawapan awak. Sepak raga ialah seorang pemain melambungkan bola kepada rakannya dengan tangan. Okey. Okey, Razin, bacakan jawapan awak, Razin. Yang mana, A ke B? A. Sepak raga ialah permainan yang melibatkan beberapa orang dan satu bola untuk dimainkan. Okey, Elman, baca jawapan awak. Sepak raga ialah biasanya melibat yang bermain dalam bentuk bulatan. Yang bermain dalam bentuk bulatan. Okey, tengok baik. Tengok betul dia punya jawapan. Okey. Cikgu minta siapa jawapan. Okey, Amni. Bacakan Amni jawapan awak tadi. Sepak raga ialah? Sepak raga ialah permainan melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Okey, permainan 1 markah. Okey, permainan 1 markah. Melambung bola kepada rakannya dengan tangan 1 markah. So, dapat 2 markah dekat situ. Okey, pastikan ada perkataan permainan. Okey, sepak raga ialah permainan. Okey, right. So, itu cara nak jawab soalan ni. Cikgu rasa macam siapa tadi? Zahira pun macam betul kat tadi. Razin betul juga tadi. Okay, itu cara dia. Boleh tak Arfa? Arfa faham tak? Arfa? Cara nak jawab soalan A sebab dia tak ada dalam petikan. Sepak raga ialah tak ada sebiji-sebiji. Jadi apa kita kena buat? Baca satu per satu. Okey, sambung. Okey.
bahagian B. B ni senang sangat. Tadi Irfan pun dapat 2 markah tadi kan. Okey, soalan B. Bola sepak raga diperbuat daripada, ambil lah daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat sebesar buah kelapa atau 2-3 lapis. Ni. Kena ambil sampai habis, baru dapat 2 markah. Jangan ambil sikit-sikit. Alright, okay, jangan ambil sikit-sikit. Okey, jom kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Bacakan dia ni ya. Gariskan kata kedua adjektif transitif yang terdapat dalam ayat diberi. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola pada rakannya dengan tangan. Jadi mana satu kata kerja aktif transitif? Mana satu? Cepat. Melambung. Melambung. Alright. Okey, kalau kita tengok kata kerja. Ini kata kerja ni perbuatan. Perbuatan. Okey, perbuatan. Okey, kata kerja sama dengan perbuatan. Perbuatan. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak ayat ini je lah yang perbuatan melambung. Tapi kenapa dia kata aktif transitif? Kenapa dia kata aktif transitif? Kakak kenapa? Siapa tahu kenapa dia aktif transitif? Sebab selepas melambung, Objek. dia perlukan objek. Dia melambung bola. Melambung, kata kerja aktif transitif sebab dia perlukan objek untuk sambut dia. Untuk panjangkan cerita dia. Subhanallah. Dia perlukan objek lah sebagai penyambut. Okey, ini bola. So, bola tu adalah objek. So, itu sebab dia kata kerja aktif transitif. Alright. Selesai ya, insyaAllah soalan 2. Okey, cikgu nak minta pelajar buat soalan 2, C dan D sebagai homework. Soalan 2, C, 2, nanti cikgu hantar dekat dalam grup lah. 2, C dan D. Right, sebagai homework. Okey, boleh ya? Jom kita main game lah sebab kita belajar. Sekejap kita tengok boleh tak buka. Sebab ini cikgu baru betulkan komputer. Baru ambil komputer baru kan. Sekejap siapa ada nak tanya soalan boleh tanya. Sekejap ya. Sekejap tengah loading. 9:43. Cepatnya masa berlalu. Selambat sangat keluar ni. 20 soalan. 10 soalan. Okey, boleh. Cuba nak. Okey, sekejap cikgu hantar dekat semua. Sorry. Apa ni? Sila. Sila hantar. Jangan tengok tu. Okey, ada. Cuba buka dekat chat.
Boleh ke Amni boleh ke main game ni? Oh, guys pakai kopiah guys. Okey. Ni baru 6 orang yang masuk. Yang lain mana? Arfa mana Arfa? Arfa, tidur ke? Ilham okey tak? Okey, tak jom tak tahu apa. Dah ambil kat dia. Oh, dah banyak kali dah. Tak boleh. Tak boleh juga. Okey. Sekejap. Ainul boleh Ainul? 6 orang dah masuk dah. Boleh je. Okey Ainul, tak ada pun kat sini? Sekejap ni nak cerita aja. Okey, alright. Guys? Okay, saya masuk dah. Imran? Tengah loading. Tengah loading. Alright. Okay, Arfa okey tak Arfa? Arfa mana Arfa? 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 Mana Arfa? Arfa? Berapa dah? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 orang masuk dah. Okey, kita mula dulu lah ya. 9:47 lah. Sama dia lambat lah. Okey. So, siapa yang nak masuk tu masuk je nanti. So, Amni dia kena tengok Amni takut tak lepas.
Imran dan Elman dah berada dekat atas dah, puncak. Yang lain mana pergi? Cikgu dah Kurang. siap. Okey. Razin masih di bawah ya. Razin okey ke? Razin surah lagi. Kais kenapa tak naik Kais? Razin okey tu? Start kat situ. Okay, so Ainul. Okay, oh Ainul. Ainul Goltier. Ainul juga dapat Oreo Wah, dahsyat lah. Okay, dahsyat lah Ainul. Okay, jom kita tengok sikit sekali Imbas dia punya soalan. Soalan ni soalan. Mana boleh tengok soalan ni? Tak boleh tengok soalan ni. Boleh. Okey, nampak tak dekat skrin? Ibu akan menyediakan juadah yang enak-enak bersempena dengan sambutan hari ulang tahun kelahiran ayah. So, jawapan dia apa? Kata kerja transitif saja menyediakan juadah. Menyediakan tu kata kerja kena ada belakang tu kena ada penyambut dia. Juadah lah kata kerja aktif transitif.
Kata kerja transitif sahaja yang enak-enak bersempena dengan sambutan hari ulang tahun. Sambutan pun dia juga tu. So jawapan dia apa ni? Puan Hasna mengikuti bengkel peningkatan profesionalism agar berjaya dalam ujian kenaikan pangkat. Mengikuti itu adalah kata kerja transitif. Mengikuti bengkel. Bengkel itu sebagai objek. Kata kerja aktif transitif. Ataupun kata kerja transitif. So, kat sini. So, okay. Lagi soalan mana ni? Karminah menyumbangkan sebahagian daripada pendapatannya daripada rumah kebajikan itu meskipun tidak bergaji besar. Menyumbangkan. Menyumbangkan. Itu adalah kata kerja transitif. Sebahagian kena ada sebelah tu. Soalan yang keluar tak? Tak ada soalan yang keluar tak? Ibu akan menjadikan juara yang enak-enak bersempena dengan sambutan hari ulang tahun kelahiran ayah. So kata kerja transitif sajalah dekat situ sebab menyediakan tu kata kerja perlu ada penyambut di belakang dia. Saya akan ke pasar malam bersama ibu untuk membeli. So membeli tu kata kerja, belakang tu kena untuk membeli barangan runcit dan sayur-sayuran. So kata kerja transitif, tak transitif. Saya akan ke pasar. Saya akan ke pasar malam bersama ibu. Bersama ibu untuk membeli. Kenapa dekat sini? Kenapa yang correct dekat sini? Kata kerja tak transitif, kata kerja transitif. Okay. Kami bercadang ke kampung untuk menziarahi datuk dan nenek. Kata kerja tak transitif. Jawapan dia apa kat sini? Okey, jomlah kita ni keluar dulu. Okey je lah. Tak ada apa lagi lah. Nanti korang selesaikan soalan nombor 2. Karangan bahagian C dan bahagian D. Bahagian D kena ada sekurang-kurangnya 5 perenggan. Jangan buat 1 perenggan ke. 1 perenggan tu karangan bahagian C saja. Okey, jom kita buka kamera. Tengok gambar je kan. Alah, si budak tu lah. Jom. Zahira comel lah. Mana ada? Mana ada? Okey tak? Zahira buruk lah. Tak baik lah cikgu. Buruk tak baik pula. Aduh, penat lah. Penat lah nak puji. Okay, Ainul buka kamera cepat. Ainul. Kais tu kena apa tu, Kais? Lampu apa tu? Okey, Ainul lah. Dah comel je dah. Macam Ustazah lah, Ainul. Okey, Imran. Arfa. Arfa dan Arfa. Okey, jom kita tak gambar. Okey, 1, 2. Okey, cepat. 1, 2, 3. Siapa sebelah tu? Zahira? Saudara. Saudara. Okey, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walas innal insana fi hus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye Sama. cikgu.